Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, terima kasih kami bagi pihak penganjur mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada tuan-puan yang mengikuti simposium yang bertemakan pembelajaran dalam talian pada tahun 2021 lah. Okey. Jawatankuasa pembelajaran dengan kerjasama UFPL Politik Koma akan menganjurkan seminar ni lah selama 3 hari bermula 2 hingga 4 Mac. Simposium ini terdapat 5 sesi lah. 5 sesi di mana sesi pertama iaitu pada pagi inilah. Bertajuk Flip Classroom Technique Using Open Broadcaster Software OBS. Untuk hari ini juga ada sesi yang kedua lah pada petang ni, iaitu bertajuk The Ultimate Form Battle lah, Google Form versus Microsoft Form for Assessment. Ini untuk hari yang pertama. Untuk hari yang kedua, sesi yang pertama iaitu bertajuk Quizzes and Online Assessment Tool for Student Independent Learning. Dan pada sesi yang kedua pada esoknya ialah iaitu berkaitan dengan Flipping Engagement Assessment and Collaboration with Flickr. Dan untuk hari yang terakhir pada 4 Mac iaitu ada satu sesi sajalah, ada sesi sebelah pagi iaitu berkenaan dengan Enhanced Student Learning with Interactive Lesson in Nearpod. Jadi semua tajuk-tajuk ni ialah tajuk-tajuk kalau kita tengok adalah berkaitan dengan e-learning lah, yang kita boleh guna untuk sesi PMP pada kali ni lah. Jadi tuan-tuan boleh kalau tak ada senarai nama dalam sesi ini, sesi lain, tuan-tuan boleh sertai dalam sesi yang tuan-tuan minat lah. Jadi tuan-tuan boleh layari pada simposium website ataupun scan pada QR code lah. Di situ terdapat link untuk setiap kursus tersebut. Jadi ini adalah beberapa guideline lah. Yang paling utama sekali untuk sesi ini kita ada Q&A lah. Mana-mana peserta yang tak kurang faham atau nak bertanya, Q&A akan langsung pada ujung program lah. Dan yang paling utama sekali kat sini itu berkaitan dengan attendance form. Jadi borang kehadiran ni akan kami bagi akhir pada sesi inilah. Sebelum sesi yang akhir saya akan paparkan QR code lah untuk sebagai kehadiran orang kehadiran. Pada pagi ini saya ada dua presenter lah. Dua presenter. Yang pertama Encik Muhammad Fauzi bin Ismail daripada Jabatan Perdagangan. Dan saya Encik Muhammad Faizul daripada JKE lah. Tajuk yang dipilih untuk sesi ini ialah Flip Classroom Technique Using Open Broadcaster Software. Jadi kat sini saya untuk presenter pertama Encik Muhammad Fauzi, dia akan memberi penerangan penggunaan software lah. Software iaitu Open Broadcaster Software. Jadi saya sebagai presenter kedua ni, saya juga sebagai moderator lah. Dan saya akan terangkan berkenaan dengan pengenalan dan juga saya akan kenalikan untuk sesi ni lah. Sebelum tu, kenapa tajuk ni berkaitan dengan Flip Classroom Technique Using Open Broadcaster Software. Jadi sekarang ni, kalau tuan yang mana belum lagi tahu apa yang dimaksudkan dengan Flip Classroom. Jadi sekarang ni, Flip Classroom ni dia adalah satu teknik pembelajaran lah. Di mana pensyarah memberi maklumat kepada pelajarnya sebelum kelas tu berjalan. Jadi kat sini biasanya
biasanya pensyarah akan memberi video lah. Okay, video bagi PMP tersebut, dan pelajar tu boleh tengok dan boleh berulang-ulang lah supaya sehingga dia faham. Okay, dan pada sesi pembelajaran nanti, okay, pensyarah hanya perlu buat aktiviti pengukuhan, dan juga pelajar-pelajar yang belum faham dia boleh bertanya lah. Okay, jadi sekarang ni, okay, kita nak tengok macam mana kita nak menghasilkan video tersebut lah. Okay, untuk menghasilkan video tersebut. Okay, dan jadi kat sini, okay, kenapa kami memilih software Open Broadcaster software ni untuk menghasilkan video. Okay, dia ada beberapa kelebihan lah. Okay, pertama sekali dia adalah free. Okay, yang kedua, okay, software ni, okay, bila kita dah create dia punya video, okay, bila kita run kita punya video, dia tak ada watermark, maksudnya tak ada lah daripada nama software tersebut lah. Okay, maksudnya dia clear lah, dia clear. Okay, jadi objektif utama pembelajaran, utama kursus kita hari ini ialah kita nak belajar bagaimana kita nak merekod video kita secara offline dan juga secara online lah, dan juga dengan penggunaan layer hijau dengan sebagai green screen. Okey, jadi saya tak nak buang masa lagi lah. Okey, saya berharap Encik Fauzi pun dah bersedia daripada pukul 8 tadi. Okey, jadi saya akan serahkan sesi ini kepada Encik Fauzi untuk penerangan dan juga penggunaan software Open Broadcaster software. Okey, Encik Fauzi ready? Ready Encik Fauzi? Okey, terima kasih. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari Assalamualaikum. Testing 1 2 3. Ya, clear. Okay, boleh. Okay, Dengar. okey. Okey ya. Saya share sikit slide so terima kasih kepada Tuan Moderator. Sebelum tu saya ucapkan kepada para peserta selamat pagi dan harap dah semua bersedia lah. Cuma satu lagi untuk topik hari ini ialah lebih kepada flipped classroom technique. Penggunaannya adalah berdasarkan Open Broadcaster software ataupun dikenali sebagai OBS. So untuk hari ini saya nak di samping kita tengok sikit tentang flipped classroom, so saya terangkan bagaimana kita nak buat cara mudah lah ataupun dari segi konsepnya kita nak lihat dari segi syarah yang non-technical. Okay, yang daripada non-technical ni macam saya sendirilah, bukan technical part, secara basicnya menggunakan iaitu kita akan menggunakan bersama slide. Kalau sebut slide tu biasanya kita yang sudah ada kan, selama ni kita guna PowerPoint, yang sedia ada PowerPoint kan. So bagaimana kita nak video kan, so supaya nampak interaktif, sekurang-kurangnya boleh membantu remember kepada para pelajar lah. Okay. So umumnya saya nak maklum yang tu lah, sebab mungkin ada di kalangan kita ni yang lebih mahir ataupun dah pernah mendengar Open Broadcaster software ni. Okay. So saya share sikit dahulu slide. Oh, sorry. Saya share semula. Okay. Okay. So tajuk dia adalah flipped classroom technique. So sebenarnya teknik dia tu kalau kita boleh find dalam internet, so banyak yang berkaitan dengan teknik flipped classroom lah, selain pada penggunaan video.
Sometimes video ni dia boleh tapaknya dekat platform lah. Okay, dia ada platform. So sekarang ni kita dah banyak menggunakan LMS atau CDOS. So kalau kita guna CDOS, kita letak YouTube. Okay, so di samping kita buat video ni, kita boleh buat kita boleh publish dia sebagai video kita lah dalam YouTube. So dan dari segi tu barulah kita pindahkan ke CDOS supaya kita nampak hasilnya, atau pelajar pun tak perlulah melihat link-link yang kita WhatsApp kan. So pelajar hanya masuk CDOS untuk berulang-ulang kali untuk melihat balik sehingga fahamlah apa yang dicuba dipaparkan dalam sesi mengajar menggunakan. Okay. So we cover in this course. So hari ni yang kita nak lihat dulu adalah secara ringkasnya flip classroom lah. Tadi secara ringkas pun moderator dah menyatakan tentang apa itu flip classroom. So kita akan lihat sikit getting started for video production. Okay. So dari segi equipment, apa yang diperlukan, software user and install it lah. Okay, and then setting up the software. So setting up the software kat sini kita lihat 4 utama yang ada kat sini. Kamera, audio, skin and sources. The real stuff ni maksud dia kita akan go record lah, how to record. Kalau ada kesempatan kita akan go live lah. Kesempatan go live ni mungkin kita akan masa lain lah, sebab tujuan sebenarnya kita nak buat recording video. Okay. And then how to set up green screen and what you need to do that. Yang ni saya akan ceritakan sikit lah, sebab ramai yang tak ada screen kan. Apa yang saya buat baru ni, saya menggunakan kain yang ada lah, janji warna hijau, itu saja. Okay, kita go next. Dari segi definition flipped classroom. Okay, dari segi definition. So kalau kita lihat sini before, during and after the flipped classroom. Okay, so before dia masuk dia out of class lah, sebelum dia masuk kelas. Kalau sekarang ni dia tukar lah in class tu jadi online. So sebelum nak online dengan pesyarah, pelajar tu study dahululah. Mungkin dia akan diberi link-link video untuk dibaca ataupun di study atau di sebuah remember lah. Sebab last kali remember tu sepatutnya kalau ikut tradisional lah, remember ni kalau ikut Bloom lah, dia punya kenaikan tu kan. So analisis tu di bawah, di atas. So bila kita buat flipped classroom, analisis, remember ni dia remember tu dia di atas. Okey, dia terbalik. So maksud dia segitiga yang kembang di bawah tu di atas. Tu dia balik. So okey. Apa itu flipped classroom? Flipped classroom ni adalah satu pedagogical lah, pedagogy approach lah. Okey, yang ini saya petik daripada The Flipped Learning Network. Okey, dia kata di sini apa? Pedagogical approach. Okey, okey, so khusus yang paling ringkas kat sini Tak ada kamera kan? Tak ada kamera kan? Ambil ini lah. Okey, so kita teruskan ada sikit gangguan tu. So a teaching method. So ni kita ringkaskan apa boleh dimaksudkan dengan flipped classroom lah. Iaitu a teaching method in student first learn about a new subject at home. Maksud dia kita belajar awalnya di luar lah, dia out. Kita especially online. So have discussions on it in class. So maksud dia di rumah kita belajar dulu. Lepas tu bila kita buat online, sekarang ni dah jadi online, so kita buat melalui online lah. Okay, face to face tu online. Asallah pensyarah boleh bertanya ataupun pelajar yang tak faham ke apa ke boleh tanya. So secara kalau kita lihat maksud yang mudah dari bahasa Melayunya kan, dia adalah pembelajaran berbalik ataupun terbalik lah. Okay, daripada biasa. Nama lain flipped classroom ni adalah inverted classroom lah. Okay, ada yang dipanggil sebagai inverted classroom ataupun pembelajaran flip. Okay, sebenarnya flip classroom ni juga adalah salah satu blended learning lah. Okay, dia adalah blended learning. Ya.
Okey, nampak tajuk pun terbalik. Okey. Saya harap boleh nampak. Moderator macam mana? Boleh dengar? Boleh. Okey. Saya ingat saya cakap seorang tadi. Okey, Saya okey. teruskan. Okey, flipped classroom kalau tengok di sini konsep, dari segi konsep dia teaching model. Okey. Video. Yang ini dia saya laman web apa nama. Tapi kalau tuan-tuan search dalam Facebook e-learning kita ada link ini lah. Link berkaitan dengan yang mengeluarkan apa gambar rajah ni lah. Okay. Teaching model in which video replace lecture with valuable class time. Okay. Ni learning content at home. Ni dah nyata kat sini. Caranya teacher creating video. Nampak? So sebab tu kita nak create video. Teacher creating video. Yang ni saya ambil sebahagian. So kalau ikut flip classroom ni adalah tata cara lain lagi kan. So tapi kita ambil yang video. Yang utamanya kebanyakan menggunakan konsep video. So teacher creating video yang di tengah tu. Yang warna biru ni kan. So YouTube. Yang ni selepas kita hasilkan video biasanya kita platform dia YouTube lah. Sebab tak kita hanya hantar link sajalah. Okay. Broadcasting. Podcast lah. Okay. Glow psikologi. Ni maksud dia psikologi ni like SIDOS lah. Sebab psikologi ni juga LMS. Edmodo pun sama. Dia juga LMS. So kita pakai di Politeknik menggunakan LMS Moodle. So kita namakan dia sebagai SIDOS lah. Kita namakan. Okay. TED, TED, Wiki. Okay. Itu caranya lah. Okay. Keeping video simple. Ni maksud simple ni dia adalah nanti boleh tuan-tuan boleh search tengok berkaitan dengan simple. Okey. Okey. Dalam seterusnya the purpose of flipping a classroom is to interact okay and inquire about the content of the lecture one-to-one with the teacher or in a group of student. Okay, yang ni saya petik. Saya tak petik kajian daripada siapa ni. Okay, ni dari segi kajian lah. So di sini yang nampak video material are one of the main ingredient to the flipped classroom. So dia adalah salah satu lah dalam flipped classroom. So kita ambil satu ni iaitu part video. Sebab video ni lagi mudah untuk kita create, kita jalan yang paling mudah untuk kita letak di sebagai apa? Main lah kepada LMS. Okay. So dalam flip sebenarnya dia ada satu tonggak. Dia ada tonggak. So yang ni saya tak pasti siapa yang keluarkan dia. Dia panggil the 4 tonggak. Yang pertama ialah berkaitan dengan flexible environment. Tu F, sebab tu maksud dia daripada segi flip. F tu ialah flexible environment. Tonggak yang pertama. Tonggak yang kedua ialah L, learning culture. Okey, yang ketiga ialah international content. Intention. Okay. Intentional content. Bukan international, intention. And then P last sekali tu yang menunjukkan huruf flip dulu ialah P yang last sekali ialah professional educator. So kalau kita buat video tu biar kita nampak professional. Sedangkan kita guna perisian yang biasa saja. So membiasakan, saya pun tak mahir sangat nak buat video-video ni. Okey, tapi kita cuba kongsilah apa yang saya boleh kongsikan. So flexible environment tu ialah antara tonggak dalam 4 pillar of flip iaitu flexible environment. Boleh kita katakan dia sebagai kesesuaian keadaan belajar. Sesuai belajar macam mana kan. Okey, boleh menerima apa cara keadaan murid belajar. Kemudian tidak meletakkan harapan yang terlalu tinggi dengan pembelajaran masa belajar ataupun keputusan ujian. Kita tak letak tahap sampai tahap tu lah. So yang ini mungkin kita boleh tengok konsep hybrid lah, hybrid learning. Okay. Learning culture iaitu lebih berpusatkan kepada student. Okay. Learning culture pembelajaran lebih kepada student lah. Pembelajaran dalam kelas lebih terperinci. Okay. Memberi ruang lah kepada pelajar untuk dia buat cara sendirilah. Okay. Learning culture dia. So intention content pula kita yang biasanya pensyarah lah sebagai versi dia merangka dan menentukan aktiviti yang sesuai dengan kos ataupun tajuk yang dia akan ajar lah. Okey, yang dia ajar di luar bilik darjah ataupun di luar politeknik contohnya kan, di luar politeknik. So strategi pengajaran dia
mengikut aras. Kalau kita kenal pasti mungkin kita akan buat kaji sidik dahulu, kemudian kita boleh buat aras kesesuaian topik. Okey, professional educator. So yang last kali kita adalah pensyarah tu fesi lah, pemudah cara, okey, pemudah cara. Dan mesti positif lah, yang itu yang main sekali positif. Dan tonggak ni lah, dan tonggak yang terakhir iaitu professional educator. Dan terbuka dalam kritikan untuk penambahbaikan. Okey, reflektif terhadap PDP lah. So contohnya misal saya akan buat video nanti, mungkin saya perlu terimalah komen, terutama komen mungkin dari segi penyerasan, penyaras khusus ke, and then satu lagi dari segi bahasa, untuk bahasa Inggeris contohnya kan. So itu konsep yang ada tonggak yang utama dalam flip lah. So sebelum buat video pun kita kena tengok dari segi itulah. Okay, so kita dah selesai the purpose ni. Okay, video material one of the main ingredient in ataupun to the flipped classroom. Okay. So, video are the most essential tool for flipped classroom. So, sebab tu kita nak tunjuk video tu. Okay, it's important to make video and effective way lah. Okay, the video for flipped classroom mix lah. Biasanya kita campur like collection of image, note, instruction. Biasanya kita ada arahan-arahan supaya dia boleh try, pelajar boleh cuba buat sendiri kan. Misalnya kita nak suruh pelajar kalau dari segi commerce ni dia minta buat perakaunan. So dia minta arahan-arahan tertentu lah. Okay, they are planned and recorded accordingly lah. Okay, last kali barulah kita nak recording screen. So apa nama software tu? Kita akan gunakan Open Broadcaster software. So mungkin ada yang dah biasa dengan Open OBS ni, mungkin sebab Open Broadcaster ni tak silap saya 2012 dah ada. So kebanyakan dia orang menggunakan untuk gaming lah, gaming. Review balik review pada game tertentu and then masukkan dalam YouTube. Tu yang biasa yang dibuat oleh Open Broadcaster software. But now kita nak educate dia, jadi dia sebagai part of education lah. Education, macam mana kita nak mesh kita punya slide selama ini yang kosong sahaja kita ubah sebagai video. Okay. Mungkin kita akan masukkan extra alternative video yang kita nak buat kan. Kita boleh masukkan. So, boleh saya teruskan? Open Broadcaster Software or OBS. Okay. Basic level. Tu saya highlight dekat sini ialah basic level for non-technical guide. So kalau ada soalan-soalan yang saya tak dapat menjawab, mungkin rakan-rakan yang ada dalam ni yang boleh hebat-hebat ataupun pernah menggunakan OBS boleh membantulah, sebab kita nak basic level non-technical guide to video. Kita nak video and then learn how to set. Okay, learn how to set. Boleh? Okay. So kenapa kita nak menggunakan OBS? Tadi moderator pun dah sebut, dia adalah yang paling penting sekali ialah dia free. Okay, dia free. And then dia tak ada watermark. So kalau kita nak guna contoh Canva atau software lain lah, Canva kan contoh, mungkin kita guna yang basic, tanpa basic, and then kalau nak sikit extra, dia akan letak gambar pun, dia letak logo Canva lah. Okay, contoh lah, tu contoh, bukan saya tak bagi guna. So yang itu contoh. There are a lot of plugin. So OBS ni dia ada plugin dia. Okay, so jangan bezakan, nanti mungkin ada confuse sikit dengan apa? Slop, SLOBS, slop kan. Streamlabs OBS. Tu yang itu lain. So kita nak guna OBS sahaja hari ni kan. Bukan Streamlabs OBS. Sebaliknya kita akan gunakan OBS sahaja. Okey tu software nama dia. Kalau nak belajar Streamlabs OBS, kita next session lah. Kalau ada ruang kosong, kita akan masuk, kita akan ajar pula penggunaan Streamlabs OBS, SLOBS. Okey. Apa pro and con dengan OBS lah. Okay, there are a lot of plugin. Okay, plugin. Sekarang ni kalau yang versi baru ni banyak plugin lah. The quality of the video that come out of OBS Studio is very high. Nampak? Kalau kita boleh ikut rentak ataupun perisian penggunaan yang betul ataupun dengan memahirkan lebih enhance ataupun advance sikit daripada basic level ni,
kita akan nampak OBS ni boleh buat video standard lah, height. So biasanya kita kena belajar tata cara nak buat video lah. Yang pertama mungkin kita kena ada skrip. Yang tu main point dia adalah skrip. Kemudian apa yang dia ada kita akan meshkan dalam skrip tersebut lah. Barulah kita proses dia. Okey. Okey. Boleh ya? Okey, saya teruskan dengan sedikit video lah. Sikit video. Maaf. Nak tunjuk sikit video je lah. Video yang tak berapa sangat ni. Okey. Saya tunjukkan sikit video. Mana video saya? Okey. Sikit video. Dah buka. Okey. Okey. Maaf, saya lupa yang saya telah on saya punya slide. So saya akan okey. Okey. Ni apa yang ada pada saya lah. So wajah saya yang berada di skrin. Okey. Ni apa yang akan terjadi nanti. Okey. Saya minimize dulu. Saya on saya punya mic. Boleh dengar? Boleh dengar? Boleh. Sebab saya tengah on. Okey. Mana? Hai. Boleh dengar? Boleh. Boleh ya? Sekarang saya dah share. Ada nampak? Belum lagi. Kenapa lagi? Tak nampak? Tak nampak lagi. Mungkin boleh setting turunkan dia punya bitrate tu untuk appearkan di OBS. Okey, sekarang dapat slide. Slide saya. Tak keluar lagi. Tak nampak. Belum lagi. Belum keluar lagi. Apply lagi. Line delay kot. Sebab saya dah keluar banyak ni. Terima kasih close slide daripada OBS ke daripada PowerPoint? Ni bukan, dia ni video saja. Video saja. Saya tengah share team. Okey. Tak keluar? Saya share semula dulu. Sebab dia tak keluar juga. Sekarang nampak skrin. Skrin nampak tapi video tak nampak. Okey, video tak nampak lagi. Dia baca video, baca PowerPoint. PowerPoint ada. Sebab saya dah tak share dah PowerPoint tu. Ni dah stream belum? Daripada OBS ke apa? Ke
Rozi No, nak belum lagi. Saya share sahaja. Video yang nak buat dah, siap. Bukan video atau PowerPoint. Itu dia terkeluar lah kan. Okay, saya show PowerPoint sekali lagi. Apa tak terkeluar lagi. Ada buka OBS tak dekat laptop tu? Tak ada. Kalau buka OBS dia akan konflik dengan kamera. Kamera pun tak buka. Sekarang ni kita nak share sahaja slide. Sebab masa di slide pun tak boleh buka. Okay, saya share sekali. Okay, kalau ni nampak lagi. Okey, nampak. Nampak masih nampak slide. Tak nampak slide. Ada slide ada. Sekarang nampak slide yang lain kan. Saya nampak interface Desktop je. desktop. Nampak desktop. Okey. Nampak desktop tu okey lah. Saya nak cari slide dekat satu monitor nampak lain. Okey. So, saya tunjuk slide habis kan. Okey, sekarang slide nampak. Okey, nampak. Okey, slide nampak. Okey, saya tunjuk slide habiskan. Okey. Okey, kita tukar slide. Moderator, nampak slide saya? Okey, nampak. Kita start for video production and software. Okey. Boleh Hilang. Dah hilang. Nampak. Okey. Okey. Okey, nampak. Okey. Nampak. Yang pertama kali step yang pertama ialah kita kena download OBS Studio lah. Apa laman web dia? Laman web dia ialah suara dua kali. Suara ada ni sikit. Double. Okey, sekarang? Okey, cantik. Okey step 1 ialah download OBS Studio. Okey, yang pertama tu kita nak OBS project.com. Okey. Available for Windows and Mac and Linux. Okey. Step 2 kita open OBS Studio and run auto configuration wizard. Okey, yang ni untuk mudah kita guna tool wizard lah. Okay, and then step 3 set the option as indicate below and then set up option, kemudian kita check the recommended setting, file setting. Yang tu yang umum lah. Okay, yang perlu dibuat cara mudah sajalah, biasa yang mudah untuk secara pencarah yang biasa yang menggunakan tak ada masalah. Yang belum biasa menggunakan kita guna secara basic sahaja menggunakan saya sebut tadi adalah PowerPoint dan screen. Okey, PowerPoint dan screen itu saja. Untuk sama lepas ni baru kita akan tengok lebih ekstra lah. Okey, mana penggunaan dia. Okey. Okey, yang seterusnya adalah kita check audio lah. Okey, check audio. Kemudian step yang ke-6 barulah kita tengok sources dia. Okey, add sources. Ikut step lah. Okey, step ni biasanya kita akan follow dengan apa panggil script. Okey, kita buat script dahulu. Okey. Kalau nak add plus sign and then minus lah untuk buangkan dia. Okey. Ni contoh. Okey, kalau yang ini kalau ikutkan saya pun baru first time guna. Sebab apa? Yang ini 26.1.1 OBS 26. Saya biasa guna 23 macam tu lah. Okey. Yang ni for Windows Okey. So beza kalau
kita lihat di sini yang pertama ni kita ada menu bar. Yang ni kalau yang belum nampak lagi, belum biasa guna lagi kan. Nampak lihat yang ni lah. Dia ada file, edit, video, profile, scene collection, tools and help lah. Okay. Dan yang inilah yang akan mengganggu sikit lah kita nanti sebab kita buat team kan. So yang ni kita tak buat live stream. So kita nak tunjuk, bila nak tunjuk tu dia gangguan sikit dengan team. Okay. Dekat canvas ni sama ada kita nak guna canvas ataupun konsep window. Okay. Canvas ni yang mengganggu bila OBS kita nak tunjuk. Macam sekarang ni saya nak tunjuk dengan team ni kejap lagi kan. Itu dia akan agak gangguan sikit lah. Itu kita akan tengok dari macam mana kan. Okay. So yang pertama kita akan nampak ini lah. Ruang yang kita akan buat, kita akan tapak dekat sini. Kita akan nampak ruangan scene. Okay. Ruangan sources. Audio mixer. Okay. Scene transition. And then control. Control ni lah yang kita akan tengok. Start recording. Okay. Kita akan lihat bahagian recording sahaja. Yang ni kalau nak buat live streaming lah. Okay. Yang live streaming. So sekarang pun kalau kita edit boleh juga terus live streaming. Okay. Saya tunjuk yang ni dulu. Okay. Nampak paparan ni ya. So mungkin kalau kita buat collection kat scene. Sound putus-putus. Okay. Sekarang okey. 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 Hello. Hopefully okay good lah. This whole box is actually collection of seed. You can create a new one. Okay. Another seed collection. Seed ni dia boleh tambah lah. Okay. Anu dia. Biasa dengan suara Audio tak menarik. ada suara gangguan. Ya, ada suara dari gangguan dari orang luar. Okay. Okey. Ya, tadi ada yang telah mengeluarkan saya punya slide. Tadi ada gangguan slide, gangguan di luar, so saya masuk balik lah. Dan dia delete saya punya scene share. Ya ke? Share screen. Okey? Okey. Cuba tengok ada orang ni. Sekarang ni saya tengah share seorang-seorang tadi. Okey, boleh ya? Okey. Ini yang berkaitan dengan OBS lah. So kalau siapa yang mahir dengan mana-mana konsep video lah macam Adobe ke, okay, dia panggil layer lah, okay, layer. So sources ni like layer lah, okay, like layer. Okay, start recording. Okay, start recording when dah settle semua tu kita boleh start lah. Kita dah fahami apa scene, apa yang kita nak buat. Kita dah ada konsep dalam dia panggil dalam kita punya skrip lah. Semua dah tersusun, dah cantik. So barulah kita guna OBS. So ready lah record. Okay, ready record OBS. So what next? Okay, kita cuba lihat what next. Kalau kita dah
part share kita akan share lah. Sebab share ini ada gangguan sikit. Okey. Boleh ya? Moderator, boleh saya teruskan? Boleh. Kita tengok apa yang Casting tak dengar saya. Dengar saya boleh. cakap seorang ni. Okey. Cuma ada boleh, tersangkut sikit lah. Ada suara tersangkut sikit tadi. Okey. Okey ya. Sekarang ni kita nak cuba tengok yang video ni dengar tak? Moderator? Apa dia? Boleh dengar ada. tak moderator? Suara dengar. Boleh dengar tak? Boleh tengok slide nampak? Slide dengan monitor nampak? Slide. Video. Video tak ada. Saya tengah share video. Tak ada video pun. Tak keluar pun. Keluar. Dah share sekali lagi lah video. Okey. Nampak dah. Dah nampak video? Nampak video. Boleh ya? Nampak gambar, nampak video kan? Boleh nampak play, kalau play dekat tak? Dengar suara? Hai. Dengar. Okey, saya mula balik Okey. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya teruskan dulu dengan video ni. Yang ni secara ringkas, secara 5 minit, 2 second kita cuba create apa yang boleh. Okey, dengan menggunakan PowerPoint sebagai template pun boleh. Okey. So nak buat video ni sebenarnya ada banyak benda lah yang nak kena buat, tapi kita nak yang basic saja. Yang basic means kita guna PowerPoint as a template green screen, or kita guna virtual screen like Zoom ke Meet ke, kita buat sebagai virtual screen, and then kita plus dengan OBS. Itu saja, simple. And then mungkin kita add on menggunakan GIF tu from PowerPoint tu sendiri. Macam saya buat ni PowerPoint from GIF. GIF tu yang dibuat, ada yang saya ambil daripada online dan ada juga yang dibuat daripada PowerPoint sahaja sebagai GIF. Okey? Saya boleh teruskan. So kita tengok video ni sikit. Cuma video ni kita buat secara tanpa menggunakan function-function yang banyak lagi yang digunakan. Cuma kita guna function basic saja supaya untuk membantulah tuan-tuan untuk yang sibuk dengan aktiviti lain dan boleh buat video ni untuk diberi kepada pelajar. Okey ya. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi sesi tutorial kita berkaitan dengan Flip Classroom teknik using OBS. Okey, kita jumpa dengan berkaitan dengan Flip Classroom tadi. Okey, ini apa yang berlaku pada hari ini. So, kita slide kedua we cover in this course the Flip Classroom briefly. Okay, getting started with video production and setting up software and the real stuff, and how to set up green screen and what you need to do that. Okay, so what is Flip Classroom? So dia Flip Classroom, so design kalau kita lihat di sini, sorry we stop in Malay. Okay, apa itu Flip Classroom? Okay, nama lain di Flip Classroom ni adalah invented classroom ataupun pembelajaran berbalik, ataupun kita sebut terbalik lah, pembelajaran flip. Okay, pembelajaran flip. Kalau kita lihat dalam gambar rajah ni, dia merujuk kepada traditional method dengan flip. So kalau kita out of class lah, kalau Flip Classroom ni, so datang saja ke kelas, kita do back assignment ataupun cuba memahami apa yang kita belajar di luar kelas. Okay, ini definisi dari segi daripada ada flipped learning network. Okay, so satu pedagogy approach, the pedagogy approach. Dan secara umumnya, that teaching method is with student first learn about a new subject at home. Okay, ini cara mudah, especially online, and then have discussed on it in class. Ini maksud mudah lah. Okay, so kita tengok sikit berkaitan dengan konsep lah. Kalau kita lihat rajah ni konsep, kalau lihat dalam ni kita ada satu video apa yang terbalik tu, tulisan Flip Classroom pun terbalik. Okay, lah. So purpose of Flip Classroom is to interact and inquire about the content of the lecture. Okay, one note,
one to one with lecturer or in group of student. Okay. So video material one of the main ingredient to the free classroom lah. Okay. Sometimes kita boleh integrate dengan LMS, letakkan saja video tu di LMS supaya pelajar ikut flow lah. Okay. Video kita takkan banyak gambar lah. Okay. Video tu kita boleh pendek antara 5 to 50 minutes for one topic or subtopic. Okay. So lihat di sini video are the most essential tool for flipped classroom. Okay. So salah satu lah. So biasanya video ni kita make lah. Okay, make dengan collection image, note, instruction. Biasanya kita letak instruction lah. Supaya pelajar boleh redo lah. Okay, boleh redo. Okay, what next? Okay, next adalah sebab kita lebih kepada recording screen, sebab kita tak akan buat live. Kalau dekat sini dia tulis open broadcasted software, so broadcast, so lebih kepada live. Tapi kita akan gunakan perisian yang ini untuk buat recording. Okay. So tumpuan kita ialah di sini ialah kita nak basic level okay, basic level non technical guide lah untuk create video. So video production lah, and learn how to set this up. Okay, OBS ni kalau kita lihat dari segi advantage dia lah, kalau ni saya dah ada sebenarnya sikit advantage. So mostly kalau nak create pakai OBS, kita first kali lah kena recording lah, kita tak pilih untuk streaming. Okay. OBS lah, kalau jangan tersilap pula logo. Okey, yang ni hitam tu. Okey. So, apa maksud scene? Scene tu yang tadilah. Dah tengok scene yang di bahagian bawah tu. Yang sebelah kiri yang pertama sekali tu dah scene dia lah. Okey, scene. Okey. And then kita ada lebih kepada untuk simpanan apa, kalau kita buat apa panggil script lah. Okey, kita akan script, kita akan ke flow. Okey. Kita tak tumpukan satu scene saja, kita akan buat add scene lah. Okey, biasanya kita akan add scene. Sources ialah kalau yang mahir dalam Filmora ke Adobe ke, so dia fahamlah berkaitan dengan layer lah. Okey, lebih kepada layer-layer yang kita akan letak dalam satu scene. Scene tu. Okey, start recording lah. Okey. Start recording. So we have a control part. Control part ni kita akan lihat pada nanti sekejap lagi. Okay, what next? Okay, what next? So see you and next session. Okay, seterusnya kita akan real turf. Kita akan tengok, kita akan lihat secara real, step by step, mungkin secara umum dan secara mudah sahaja, tidak begitu technical part lah. Kita lebih kepada non technical part. Okay, jumpa lagi. Okey, tadi dah direkodkan baru kejap tadi. Okey, yang apa yang saya cakap tadi. Okey, dengar? Boleh? Yang direkodkan menggunakan OBS. Okey. Tu secara ringkas sajalah OBS tu kan saya buat very simple, and then kalau menariknya tu lebih baiklah. Okey, sebab tu kita kena rangka dengan skrip yang sesuai untuk apa yang dibuat. Okey. Kalau yang mahir tu lagi baguslah kita guna apa yang ada dalam OBS tersebut. Okey. Saya nak tunjuk macam mana. Yang first sekali ialah how to install lah. So how to install, sebab tu saya takkan install habis sebab saya dah ada install sebab ada problem nanti. Saya tunjukkan sekarang. Nampak tak slide screen? Okey, nampak. Nampak browser? Nampak. Okey. So kita type saja OBS lah. Kita type sajalah. Kalau ni kan susah nak ingat, type saja OBS. Okey. Dia keluar apa? Ni OBS project lah. Pilih OBS project yang ni, yang hitam ni . Okey, klik OBS project. So kalau lihat sini version dia tu yang terkini adalah 26.11. Okey. So kita lebih kepada menyurus window lah. Kalau Mac, kalau berbeza. Kalau kita install, kita akan nampak menu dia, ada yang ada dalam window, ada yang window tak ada dalam Mac. So
yang bagusnya OBS ni dia boleh plug in. Okey, dia boleh plug in. Misalnya yang terkini ni dia ada yang benda yang tak perlu dah plug in. Contohnya untuk timer, okey. Untuk timer dah tak perlu plug in. Kalau zaman 22 dulu memang kena plug in lah. Okey, yang ni yang ada dalam ni. So bila tuan-tuan search obsproject.com ni, dia punya ni, dia yang first kali dia ada pilihan lah untuk Windows, Mac OS. Yang ini pun saya dah cuba dalam iPad lah, dah okey. OBS dalam iPad pun cantik. Okey. Yang ini okey. Lah iPad pun bukan iPad mini lah, iPad yang pro sikit kan. So baru dia boleh masuk OS ni. Okey. Mungkin kalau kawan-kawan yang ada OS ni lebih baik guna OS lah. Okey, dia lebih besar lah. Okey. Yang cantik sebenarnya OBS ni ialah kita kena ada yang itu yang utamanya. Kalau nak menarik lah, ni saya cerita bukan secara basic, mungkin yang hebat-hebat ni yang menarik ni, kita ada 2 skrin. Satu hard disk kita ada satu lagi skrin supaya kita boleh record gambar kita dalam skrin. Okey, yang itu lebih baik lah, ada 2 skrin. Multiple screen lah. Okey. Kemudian kita kena ada green screen, yang betul-betul green screen. And then nak cantik lagi green screen tu, kena the light lah, light pencahayaan yang cukup, iaitu tiada bayang. Okey, yang di layar kita tu lah green screen tu, tak ada layar. Tak ada bayang. Kalau tak ada bayang tu memang cantik lah. So yang saya sebut tadi, kita perlu ada apa? Layar screen, lampu, and then multiple screen. Itu lagi bagus lah. And then jangan lupa audio lah, sistem audio. Okay, kita ada mikrofon audio dengan cantik. And then dengan dah test dengan satu lagi, dia panggil switcher lah, switcher. Switcher ni sebenarnya tak perlu ada pun tak apa, switcher ni. Sebab dia ada juga yang kalau mahir guna apa, dia panggil coding kan. Kalau coding ni, kalau kita guna coding ni, okey, kalau kita guna coding tu, kita boleh masukkan apa, dipanggil ubah switching dekat situ lah, kita boleh set. And then satu lagi, boleh juga guna dalam tool. Dia punya ni ada tool dia, switching. Okey, ataupun kita boleh set dekat bawah ni lah, dekat sini nak pindah-pindah tu. Pun secara manual pun tak apa, dia tak nampak pun. Okey, masa kita terangkan, cuma delay sikit lah, 1.5 second. Okey. Dari segi features yang baru dia ada agak kemas sikit lah features yang baru. Dari segi desktop audio dia boleh check, okey. Powerful. Jadi dia dah bagi tahu lah, ini setting dia, bahagian setting, okey. Dari segi output, okey. Yang ni kita boleh tengok. And then boleh klik lah yang ni kalau tuan-tuan nak. And then tuan-tuan klik saja window, and then boleh mula download. Okey, ni cara getting started. Okay, getting started. Ni saya dah tak boleh lah sebab saya dah update. Okay, terus sahaja download. Ambil button download. Okay, klik download. Ambil yang 1st January 6 ni, 26/11 ni, release January. 6 January baru ni. Okay, download. So kalau yang bolehlah kita akan tengok, kena check balik pada komputer lah dari segi apa, graphic card kan, graphic card dia okey ke tak. Kalau tak okey, tak perlulah, just terus jalan. Biasanya akan buat video kita kurang cantik lah sebab kalau graphic card kurang. Tapi OBS ni boleh run, tak ada masalah. 32 bit pun okey. Tentang laptop saya ni 62, okey lah. Okey, nampak okey. Dari segi smooth dia tu nampak okey. Cuma switching saya tu sendiri yang lambat kan, delay. Okey, boleh So klik saja download and next lah. Okey, next saja. Boleh Kalau yang version ni Windows 8 dia hanya Windows 8, Windows 10. Kalau Windows 7 tu you kena ambil previous release lah. Ambil yang previous release. Kalau tak dia tak boleh masuk. Okey, apa pun OBS ni Windows XP tak boleh. Windows XP tak boleh. Okey. Itu yang nak dimaklumkan sikit lah. Okey. Ada soalan setakat ni untuk install. Install just next lah. Okey. Kemudian kita install plugin lah. Contohnya kalau ada video, kalau yang lamanya kita ada dah install, so boleh install plugin lah. Okey, kalau yang ini mungkin saya tak perlu dah plugin. Okey. Dah install, lahirlah OBS Studio. Okey, moderator. Ya, okey. Nampak tak skrin OBS saya? Nampak sekali muka sekali. Okay, thank you. Okay,
bila dah install, biasanya kita akan guna wizard. Kita lihat kat tool. Kalau ada masalah boleh maklum lah, mungkin saya terlaju ke kan. Saya pun kita guna yang kemahiran yang baru ni, tak baru sangat ni, 6 bulan. 6 Januari kan dia punya tools. Kalau klik tools ni, saya dah ada output timer. Kalau yang lama saya tak ada pun output timer. And then virtual cam. Kalau tak ada, tak ada masalah. You boleh install plugin lah. Okay, install plugin. So akan automatiknya ada lah. Okay. Ni ada hitam tu sikit kan. Saya tarik sikit. Saya tarik sikit. Okay, dah tak ada hitam dah. Yang hitam tu bermaksud kursi. Kursi yang saya duduk tu. Ada sikit-sikit tu nanti kita cut sikit. Okay. 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 Tutup sikit. Okay, dah nampak dah. Okay so nampak blur tu sebab apa? Ada bayang-bayang hitam tu bermaksud saya lighting tak cukup lah. Okay, lighting. Dari segi lighting tak cukup. Pencahayaan. Okay, cahaya di cermin mata saya yang banyak. Okay, cahaya di cermin mata saya yang banyak. Okay, so kita lihat ni kita ada yang ni nampak. Sources, kita ada mix. Okay, ni lah bahagian control. Kita ada start streaming, start recording, start visual. Okay, so yang pertama sekali kita lihat dulu tools. Okay, auto configuration wizard. Yang ni yang tuan-tuan kena buat dulu. Okay, bila buat yang ni, tuan-tuan pilihlah yang just for recording. Will not be streaming. Okay, sebab apa? Kita nak tengok nanti bila nak buat key nanti kan, masa cut key tu yang dia akan baca dekat streaming tu. Sebab tu dia pilih benda ni. Antara sebabnya. Okay, antara sebabnya. Okay, and then next lah. Okay, next. Dia akan beritahu lah current use. Okay, maksud dia saya punya ni sesuai lah untuk 1920. Kalau tak sesuai tukar. Okay, tukar 128720 lah. Okay, cukup dengan itu. Tengok. Okay tak kesesuaian dia ni? Okay, kalau testing complete, cantik. And apply saja setting kita ni. Okay, apply setting. Dan setting. So, itu yang permulaan. Okay, yang keduanya, kadang-kadang kita punya canvas ni tak okay. Okay, go to file. Okay, file. Bukan file lah. Preview scaling pergi ke edit, preview scale, kita tengok scale kita ke window lah. Kalau canvas ni dia jadi besar. Okey? Nampak. Nampak besar kan? So kadang-kadang kita pening kenapa ni? So jangan lock lagi. Kalau lock ni nanti kita tak boleh nak edit. Preview ambil sahaja bahagian scale to window. Sebab kita guna window kan, scale to window lah. Okey, agak kecil sikit, senang nak edit. Okey, saya minimize sikit. Apa lagi yang perlu tuan-tuan tahu? Okey, misalnya scene ni sibuk sangat kan berada di sini, kita boleh ubah. Okey, kita tarik sini, kita boleh letak kat luar. Itu salah satunya lah, kita boleh letak kat luar untuk handle. Mungkin tak atas bawah pun boleh. Okey, kita nak letak tepi. Tepi ni pun boleh. Nak letak tepi ni pun boleh. Ataupun kita boleh klik balik bahagian view, kita reset balik lah. Okey, reset balik dia akan masuk balik. Boleh? Itu dari segi konsep ni lah semua benda ni. Okey. Itu yang saya nak maklum peringkat awal lah. Okey, dia ada scene, dia ada yang ni. Control pun kita boleh ubah. Semuanya dia boleh ubah setting. Okey. Boleh ubah. Okey, itu pemahaman sikit dari segi apa yang OBS ada. So, kita lihat dulu show recording, remark yang ni kita tengok kemudian lah. Kita tengok setting. Okey, setting ni agak perlu jugalah. So setting folder. Setting folder ni kadang-kadang kita buat siap-siap dah folder, senang. Folder untuk output, folder untuk dia punya ni kan software ni di dalam drive C ataupun desktop pun dia akan boleh pergi. Okey, ikut komputer masing-masing lah. Macam saya boleh buat. Okey, boleh buat. Okey. Satu lagi setting ni tak semestinya boleh situ. Sini pun ada setting. So kita boleh ambil, klik saja setting ni. Sama macam ni kan. Okey, kalau tuan-tuan dia keluar macam ni, kita go to general. Okey. Okey. Ni setting. Kita cancel dulu. Kita kenal sikit saja cukup. Nanti senang kita nak edit sikit banyak. Okey, dekat setting ni, okey, apa yang ada? Ni dari segi output. Kita ubah theme. Okey, kita ubah theme. Theme biasanya ialah dark. Okey, kita tengok okey. Ini asalnya. Okey, dari segi asalnya dark. Ni kalau orang biasa dapat macam ni lah. Okey, kita ambil setting dia, pergi setting.
ataupun setting di bawah ni kan. Kita juga tak nak dialog macam ni. Kita boleh klik open. Okey, apa dialog setup ni kita tengok apa jadi. Okey. Tak nampak pun kat mana hasilnya. Okey. Theme ni boleh ubah kan. Okey, automatic T apa ubahnya? Apply. Kat mana hasilnya tak ada. Okey, tak apa. Kita go to setting tadi. Yang pentingnya output. Apa yang perlu nak tengok output ni? Ni kat output lah. Hasil ni biasanya file mana kita nak simpan. Nampak di sini dia nyatakan file di mana kita simpan. Sekiranya kita dah buat folder dekat desktop untuk memudahkan kita just browse, kita masukkan sini lah file ni kita dah pilih. Okay, just browse, pilihlah file untuk kita punya. Okay, and then recording file ni pun kita boleh set sama ada MP4 siap-siap, sebab di sini dia akan set pada awal MKV. Saya biasanya suka MKV dulu, tak ada masalah. Okey, kalau MKV pun tak ada masalah, kalau MP4 pun tak ada masalah. Tapi kita takut masa dia nak proses nanti dia tak boleh baca MP4. So kita bolehkan guna MKV, kita boleh guna software lain untuk update. Okey, mungkin kita ada guna third party yang berbayar. Okey, third party berbayar tu maksud dia mungkin kita ambil gambar tu, sepatutnya gambar tu bukan free, kena bayar. Dia adalah sangkut. So yang tu kita kena tengok balik. Okey, encoder custom mix setting. Yang ini yang kita tak gunalah sebab kita nak guna yang paling basic. Okey, paling basic. So kita lihat output dua benda ni hasil ni dan yang ni. So saya tukar balik ke general. Saya nak bentuk asal balik secara putih kan sistem. Okey, saya suka cerah sikit. So go to setting balik. Kemudian audio, okey, video. Okey, ni kalau kamera lah, dia based on kamera kita. Kalau kamera ni size resolution 1920 1080. Okey, tu scale saya punya webcam lah. Ini webcam. So kita boleh external. Kalau ada external lebih baik lah. Kita ada banyak kamera pun boleh masuk, audio pun boleh masuk. Tapi yang tu saya cerita saja, tak perlu banyak. And then hotkey. Hotkey ni membantu kita lah macam nak record. Kita letak S untuk start, E untuk end, satu untuk pause kita letak P. Contohlah yang ni kita punya yang ni untuk streaming. Betul. Kalau streaming di atas ni kan. Okey, kita letak untuk recording. Ni hotkey. Hotkey ni untuk membantu kita lah. Okey. Dekat scene pun boleh kita letak hotkey. Hotkey ni untuk memudahkan kerja kita. Biasanya kita letak SEP, yang ni cukup untuk kita apply lah untuk kegunaan memudahkan kerja untuk recording nanti. Tapi untuk satu lagi cara saya tak guna yang itulah. Okey, saya tak akan menggunakan yang itu. Boleh lah. Okey. Kalau ada mahir yang lain pun tak ada masalah. Yang ni kita guna untuk yang basic saja. Okey. Boleh setakat ini. So kita ada scene, kita ada sources, audio mixer, kita ada ni transition ni untuk mudahkan kita lah nak ubah scene. Okey. Control. Okey. Boleh. So yang pertama, kalau tuan-tuan masih baru, kalau baru biasanya dia akan jadi new, kosong. So kalau kan saya letak barulah. Kita letak tajuk baru kita ialah flip it. Flip classroom. Okay, flip classroom. So kita klik OK. Kalau baru dia kosong, tak ada apa. Okay, kosong. So kita ada scene satu, ada sources sahaja. So dekat scene ni, kalau kita klik scene ni, kita boleh tambah scene lah. Ataupun kalau kita nak right click pun boleh. Kita boleh rename. Okay. Kita double klik scene pun boleh. Kosong lagi kan. So kalau scene yang pertama ni biasanya kita akan letak sebagai kita buat 3 scene lah contoh kan. Kita buat 3 scene. Scene yang pertama contohnya. Scene yang pertama kita buat dia sebagai latar belakang lah, senang. Scene latar belakang. Latar belakang. Kita boleh rename supaya kita tahu. Yang ni scene apa? Latar belakang. Contoh. Okey. Ni scene latar belakang. So scene latar belakang ni kosong. Tak ada apa lagi. Okey. Apa pun tak ada. Kosong. Okey. So tuan-tuan kena ada resources lah. Misalnya bersedia sebelum nak buat record ni ada resources script sekali lah. Macam saya sediakan resources saya dekat sini. Dekat folder khas ni saya ada PowerPoint yang akan saya guna sekejap lagi. So kena ada resources dahulu lah. Resources tu PowerPoint lah yang paling penting sekali. Dan mungkin picture gambar yang tuan-tuan dah settle up yang untuk digunakan. Okey, nampak tak plus sign? Plus sign ni untuk sources. Okey,
Sources means apa yang nak digunakan. So output ada, audio ada, browser ada. Okay. Browser ni macam yang kita guna internet lah, yang lain-lain kan. So color. Boleh? Okay, kita teruskan dah sebab masa pun mungkin tak mengizinkan ni. So kita teruskan dengan video capture lah, senang kan. Yang pertama sekali kita letak video capture, window capture. Window capture ni means yang kita nak gunakan daripada resources kita, misalnya PowerPoint. So kita klik saja window capture. Okay, so window capture ni takkan keluar apa-apa. So kita lebih baik mudahnya kita buka dahulu PowerPoint. Okay, katakan saya nak okay, yang ini. Okay, saya gunakan yang barunya. Slide ni. Slide ni kalau paling cantiknya you save dalam PowerShow. Kalau tak nak save pun tak ada masalah. Okay, so saya letak sebelah saja. Okay, saya letak sebelah supaya kita mudah lihat. Okay, so di sebelah saya ada PowerShow. PowerPoint. So saya nak masukkan PowerPoint dalam ni. Okay, saya just klik plus sign. Saya guna window capture. Window capture maksudnya window lah. Apa-apa window yang kita buka akan masuk. Okay. Yang ni kalau letak visible ni dia tak akan muncul lah. So saya letak tanda tick lah supaya dia muncul. Okay. Nampak? Terus dah masuk PowerPoint yang kita kehendaki. Ni kalau kita nak letak capture cursor lah. Kalau kita letak cursor kat sini pun dia akan nampak. So kita tak nak. Okay, contohnya tak nak. Client error kita bukalah. Okay, settle. So untuk window, capture method ni tak boleh guna automatic lah. Lebih baik kita guna konsep window. Okay, window graphic capture lah. Ataupun Windows 7 up and up. Okay, kita guna yang ni. Okay, and then yang bawah ni, okay, kekal saja pun tak ada masalah. Okay, dah settle ni. First kali kita pilih window. Kita tarik. And then, so window kita dah ada dalam slide kita. Ni contohlah. Okay, dalam background kita dah ada. So nak guna background window sahaja kan. Kita boleh delete lah. Mungkin kita boleh clear ni untuk PowerPoint window ni sahaja. So kita dah masuk PowerPoint. Okay, boleh perbesarkan lah. Kita boleh perbesarkan. Okay, perbesarkan supaya size ikut size kita. Size ni ikut size kita lah. Besarkan sahaja. Boleh nak besarkan mana. Okay. Nak crop dia, you kena tekan alternate. Alternate bahagian merah ni. Okay. Sehingga dapat hijau. Okay. Itu tekan alternate supaya betul-betul yang kita nak saja. Okay. Tekan alternate, ALT, bahagian ni, merah ni. Okay. Sorry, yang ni dia tak tekan alternate. Okay, tekan alternate dulu. Supaya dia turun. Okay, dia crop lah. Okay, dia crop. Crop bahagian yang kita nak saja. Okey. Bawah ni pun tak nak. Boleh crop saja. Okey, crop dahulu. So dapatlah bahagian yang kita nak. Boleh? So kalau kita buka besar ikut canvas ni pun boleh, tak ada masalah. Terpulang pada tuan-tuan lah. Kemudian tuan-tuan letaklah gambar tuan-tuan lah. Okey, gambar tuan-tuan. Yang ni kita nak besarkan sikit lagi. Supaya nampak besar. Okey. Tu bila kita gunakan window capture. Okey. Tu yang cantiknya kita guna window capture, kita dapatlah ni. Okey. Boleh tekan ni. Saya seorang ke ni? Moderator? Boleh. Ya, okay. Boleh teruskan. Saya teruskan. Kosong sangat ni. Saya kosong. Saya masukkan pula yang mudah lah. Okay. Kita masukkan dia punya ni lah supaya nampak sikit frame kan. Kita letak saja color saja. Kita letak color sources. Letaklah color sources ni sebagai nombor color sources 1 ataupun namakan saja lebih baik. Okey. Saya klik okey. Saya tukar color. Color saya nak ialah color ni. And okey. 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 So, tuan-tuan kalau lihat di sini color saya berada di atas sebenarnya. Kalau nak saya kita lihat dia ada di bahagian belakang. So yang inilah fungsi naik dan turun. So sekarang ni color saya di atas, window saya di bawah. So turunkan color saya di bawah. Okey, nampak? Dia dah masuk dalam bahagian background kita lah. Saya nak buat orange ni sebagai frame saja. Guna apa yang ada. So window capture ni kita boleh guna satu button lagi kunci. Kunci ni untuk kita kuncikan
window capture ni supaya tak bergerak, tak berpindah alih kan, tidak pindah alih. Saya klik saja yang ini. Okey, dia tak pindah alih lah. Kalau saya ni mata ni buang mata tak timbul lah. Okey, yang tu untuk basic saja kan. So kita minimizekan supaya nampak screen, nampak. Kita cropkan sikit. Cara nak crop dia pergi dekat ni, bahagian ni tekan alternate. Yang ni dia tak jadi alternate lagi. Okey. Betul-betul alternate tu. Okey, tekan alternate. Okey, baru boleh. Tekan alternate. Biar dia jadi kecil tu sikit supaya dia jadi frame. Seolah-olah kita ada frame khas untuk PowerPoint kita. Nampak? Menggunakan color saja. So guna apa yang ada dalam ni lah. Okey. Saya nak kecilkan sikit lah. Ni nak ubah gambar ni tak jadi sebab kita dah kunci. Kita ubah sikit gambarnya. Kita dah kunci. Sorry, kita dah kunci. Kita kunci. So kita kecilkan sikit lagi. Alternate. Okey. Okey, kita kunci sikit lagi. Dan kuncilah. Yang color ni kita buat frame untuk very simple saja untuk frame ni. Okey, kita testing dulu. Walaupun gambar saya ada kat sini, saya tanpa guna PowerShow, saya guna PowerPoint kat saya. Belakang ni saya klik slide, dia dah berubah. Dia boleh ubah slide. Okey, nampak? Dia ubah slide tak? Okey, dia ubah slide. Okey, dia ubah slide. Secara automatiknya dia ubah slide. Okey, tu cara yang pertama. So bila kita nak running nanti, secara manual pun tak apa. Saya tanpa switcher. Kalau kita tak ada mahir dengan switcher tu, tak ada masalah. Kita set PowerShow pun okey. Boleh buat switcher juga. Ataupun kita just guna function, guna mouse saja. Guna mouse. Tapi delay sikit lah kan itu. Tapi untuk kamera awal ni tak ada masalah lah guna yang itu. So sekarang ni, apa yang kita nak masukkan pula. Yang ni sepatutnya kita nak masukkan gambar pula, contoh kan. Contoh kita nak masukkan gambar kita. Gambar kita boleh masuk dalam slide tu kalau slide kita besar lah. Kalau kita perbesarkan slide, kita boleh masukkan gambar slide. Kita letak sekarang ni gambar kita di sebelah. So gambar di sebelah ni macam mana kita nak buat video kita. Kita just plus sign. Okay, plus sign. Kita tambah satu lagi iaitu dipanggil video capture device. Video capture device ni perlu ada green screen lah. Baru jadi. Kalau tak ada, kita guna green screen yang mana ada. So kita tak boleh guna video capture lah. Kita guna window capture juga. Okay. Yang ni bagi yang ada green screen lah. Contoh green screen saya yang kecil je belakang tu kan. Tak apalah. Kecil pun tak apa. Itu kain anak sekolah. Kain anak sekolah. Okey, kita okey sahaja. Nampak? So secara automatiknya dia dah masuk. Kita lock color tu. Yang ni. Kita nak letak di mana? Okey, kita kecilkan dulu. Kita alternate. Okey, alternate. Ambil yang bahagian hijau saja. Okey, alternate ambil bahagian hijau saja. Alternate bahagian hijau saja. Okey, dah settle gambar kita. Kalau gambar ni besar sangat, kita kecilkan sikit. Okey. Okey, dah nampak dah sikit. Okey. Nampaklah sikit gambar kita kan. Kalau kita nak kecilkan lagi bagus, kita guna ujung lah supaya dia tak kecil, tak besar kan. Dia tak kembang gambar kita tu. Okey, tu cara bahasa mudah lah. Kalau bahasa ni tak tahulah bunyi macam mana. Ni bahasa mudahnya. Okey, clear. Tu nampak green screen dan gambar saya. So saya boleh record dah. Saya dah boleh cakap sikit tentang tool slide ni. And then saya mula balik dengan start daripada awal. Okay, tool that can use by tomorrow. Okay, adab dan tata cara, webinar. And tool can use by tomorrow untuk MS Team. Okay, so saya boleh start. Boleh? So. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Nak tanya, yang apa ni color source tu, yang color kuning tu sebenarnya untuk apa? Saya nak buat frame. Saya nak buat frame gambar ni. Kalau tak ada pun tak apa lah ya? Tak apa, saya nak bagi nampak. Maksud dia dalam OBS ni kita boleh buat, kita nak buat apa, overlay pun boleh. Kita nak buat menggunakan apa yang ada dalam ni. Kita menggunakan color saja sebagai ni. Mungkin kita nak buat color background pun boleh. Tu kita nak colorkan sebagai, saya nak buat frame. Okay. Dia dah di belakang, salah satunya jadi frame kan. So saya tak nak gerak dah video ni. Saya letak klip saja kunci ni. So dia gambar ni tak boleh ubah lah. Okay. Okay. Seterusnya. Yang ni kalau mahir nama dia Chrome Key.
Chrome key maksud dia kita nak buang layar hijau. Okey. So pergi semula ke sources. Okey, sources. Okey, dekat sources ni dia akan ada dekat sini, nampak? Kalau kita ni bagi tahu dah PowerPoint apa. Okey? Kita pergi balik yang color, dia akan beritahu color apa yang kita guna. Kita nak tukar color pun dia terus automatic tukar. Okey? Kita go to window capture device. Kalau kita ada device banyak, mungkin kita boleh add video satu lagi, letaklah kamera satu lagi. Render dari CC pula kan. So boleh gunalah. Kalau boleh cuba install dekat Android, boleh masuk dalam phone, lagi canggih lah. Boleh kita adjust menggunakan phone sebagai kamera. Sebab handphone pun smartphone kan, kamera agak cantik. Kita ubah skrin ni. So pergi sahaja bahagian video capture dekat sources, pastikan scene yang betul lah sebab kita ada satu scene saja. Okey. Just klik saja filter. Okey, filter. Dekat filter ni jangan buang pula yang hitam ni. Jangan buang nanti orang marah. Kita buang melalui plus sign. Klik saja plus sign yang bawah ni. Ambil chroma key. Okey, dah ambil chroma key. Saya ulang balik Terus ambil video capture, ambil filter, okey, ambil plus sign yang bawah ni, ambil chroma key. Okey, just okey. Okey, dah green lah, asalnya green dah jadi hitam. Kita tukar. So kalau agak ni boleh control lah. Boleh adjust bagi gelap sikit yang mana yang patut masih nampak tu kan. Saya nampak bayang-bayang ni bermaksud pencahayaan saya tak cukup. Okey, pencahayaan saya tak cukup. And then saya just close sahaja. Nampak? So nampak pencahayaan saya yang agak tak cukup tu jadi hitam bahagian belakang tu, tak cantik lah. Nampak kan? Ni mungkin kita boleh buka sikit kunci dekat sini. Kita pergi alternate sikit kan dia. Supaya dia tak kacau dah yang tu. Okey. Boleh? Saya nampaklah saya. Saya kunci balik. Yang ni kalau kita nak letak dekat sini pun boleh lah. Okey, kita letak sini, kita buka ni, kita letak dekat sini. Terus saja letak kat dalam ni pun boleh. Okey? Nampak tu tak cantik. Putih dengan putih pun tak nampak bayang dia sebab apa? Pencahayaan dan hijau saya tu dah nampak bayang-bayang kan. Tak apalah. Kita nak tunjuk dulu cara penggunaan Chrome key. So green screen lah. Boleh? Any question? Ada soalan? Kalau tak ada green screen, tak ada masalah. Nanti kita tunjuk sikit guna virtual green screen. Kita guna virtual green screen. Boleh? Settle. Okey. So yang ni scene 1. Scene 1 kita ada ini. Mungkin kita nak plus sign tambah lagi image. Kita masukkan image. Yang ni yang kita banyak gunalah. Kita masukkan image. Kita masukkan image. Kita okey saja. Tengok image apa yang ada. Biasanya saya dah set kat sources. Kita cari dekat sources ni. Apa sources image yang ada. Contohnya, saya nak masukkan image ini. Image ini. Okey, open. Yang ni GIF lah. Bila GIF dia jadi macam ni lah. Okey. So kalau ni saya kecilkan sikit. Ini latar belakang sebab hitam. Kalau nak tukar, nampak cantik sikit lah. Kan? Kalau latar belakang hitam kan. Latar belakang yang agak sesuai dengan warna putih tu cantik lah. Okey. Okey. So saya letak yang ni gambar saya di atas lah. Gambar saya di atas, saya letak di sini. Ni kalau besar sini ada besar kan. Okey. Boleh gabung sikit je. Okey, done. Okey, boleh so adalah sesuai yang biasanya kita letak dalam politeknik kan, letak sikit kan, ada arahan kat sini, ada apa benda sini. Okey, itu dari segi image. So rename sikit lah, image apa. Okey, kunci balik gambar. Image apa, rename lah, right click pun boleh. Ataupun double click dia akan boleh tukar lah. Okey, rename rename sikit, ini image 1 contoh lah, image 1. Okey, kunci. So bila kita kunci dah tak boleh gerak lah. Okey, tu yang sama sekali. Okey, ada soalan? Saya ni tak ada kan? Tak ada Kalau tak ada, saya nak tunjuk satu lagi sources iaitu yang boleh kita buat iaitu membuat tulisan. Okey, contohnya apa yang kita boleh buat ialah kita add text, tag GDI+. Okey. Just okey saja. Selamat datang. Okey, kita boleh tulis selamat datang. Contohlah. Okey, ini contoh Selamat datang. Apa yang kita boleh buat?
Kita boleh letak slash saja. Selamat datang. Okey. Tool to be used tomorrow. By tomorrow. Okay, to be used by tomorrow. Okay, contoh. Okay, dah settle. Kalau nak select font, tukarlah. Nak tukar font. Kalau nak tukar color, kita select color. Scroll bawah tu, kita tukar color. Okay, nampak dia dah tukar color. Mungkin background color pun nak tukar. Kita nak tukar color background dia orange sikit kan. Okay, nampak apa jadi. Okay, yang ni biarkan saja dulu. Kita klik OK. Nampak dah besar kan? Kau berapa besar ni? So dari segi size lah. Okay, mula-mula kali kita kecilkan dulu. Internet. Kita kecilkan dulu. Okay. So balik kepada ni. Kita go to select font ni pun boleh. Kita double klik pun boleh. Okay, double klik kat sini. Kita check select font. Dia ni size dia berapa tu? 256. Kita letak 80 cukup. Okay, size dia 80. Arrow narrow. Contoh. Okay, apa jadi? Oh, kecilnya. Kecil ni, nampak kecil je dah jadi. So, apa dah jadi? Kecil je. Kecil sangat kan? Kita besarkan balik. 100. Okay. Mana dia pergi? Dia ada kat belakang ni. Mana pergi? Hilang. Tak nampak? Okay. Plus sign semula. Pergi plus sign. Text. Okay. Type saja selamat datang. Tool to be used tomorrow. Okay. Tool to be used tomorrow. Tomorrow. In MS Team. Betul ni contoh saja. Okey. Tukar color tulisan, boleh tukar tulisan warna biru. Okey. Background biru, background orange sikit. Okey. Okey, size color. Size font yang tadi besar sangat ni 200, kita letak 100. Apa jadi? Okey. Nampak dia dah jadilah, cantik sikit. Okey. Kita boleh letak kat sini lah. Dekat ayat atas ni pun boleh. Kita nak letak di bawah ni pun sahaja pun boleh. Maksud dia bermula dari sini. Okey. Kecilkan sikit. Okey. So nampaklah tulisan dekat sini kan. So kalau nak bagi gerak pula, kita boleh pergi filters, plus sign, ambil saja scroll. Okey. Kita nak bagi horizontal, guna yang atas saja. Gerakkan sikit je. Nampak dia dah gerak kan. Kalau kita guna yang bawah ni, dia gerak turun macam tu. So tak nak guna. Kita guna yang atas. Biarkan yang atas bawah. And close. Terus jalan. Okey. Terus berfungsi. Terus dah berfungsi. Yang ni sebab tadi lah. Kita center balik dengan tadi. Font. Yang ini tadi. Okey. Kita pergi filter. Yang bawah ni tak tepat. Okey. Pergi balik kosong. Nampak yang atas tu. Okey. Done. Okey, dia naik macam tu kan. Dia gerak-gerak dia naik sekalian. Sebab kita menggunakan dua fungsi yang sama tadi. Okey, close. Okey. Tu nak bagi tulisan lah. Tulisan bergerak sikit kan. Tu selesai kat situ. Ada soalan sekarang ni. So dalam ni kita boleh guna lah. Kita boleh guna dah. Boleh letak skrin kat belakang ni dan dah settle lah. Untuk peringkat yang pertama. Dan boleh record lah. Kalau tuan-tuan nak record untuk scene ni sahaja, boleh record. Tapi tuan-tuan kena guna software lain pula untuk edit plus dengan latar belakang ni scene yang baru kan. Ataupun mungkin tuan-tuan boleh letak dia sebagai video sebab kita boleh plus sign video kan. Kita boleh plus sign media sources ni sebagai video. Okey. So yang ini sahaja buat masa ni. Kita tunjuk bahagian yang mudah untuk dibuat. Kita guna yang ini and then saya tunjuk konten yang baru. Ataupun tuan-tuan boleh juga menggunakan PowerPoint seterusnya. Asalnya terus PowerPoint. Maksud dia dalam PowerPoint tu, maksud macam mana saya tunjuk. Dalam PowerPoint tu, tuan-tuan dah boleh letak warna.
hijau green screen ataupun warna hitam sebagai template pun boleh. Tu kalau tuan-tuan mahir dari situ pun boleh. Okey. Letak saja plus sign tu. Okey. Bermaksud kalau tuan-tuan nak letak gambar tuan-tuan dalam gambar ni. Okey, tuan-tuan kena hijaukan kat sini dalam template PowerPoint. Tuan-tuan kita boleh masukkan terus dalam PowerPoint pun boleh. Tak semestinya template macam ni saya buat template dalam OBS. Template dalam PowerPoint pun boleh buat. Sebab tu saya nak penggunaan PowerPoint ni. Okey. Okey. Ada soalan? Kata ada, saya teruskan scene yang seterusnya. Kita boleh add scene ataupun kita just duplicate saja scene ni menggunakan konten yang ada pun boleh. Tapi sekarang ni saya nak plus sign konten yang baru lah. Scene nombor 2 ni ialah latar belakang 2. Okay. So konten lah, senang. Tadi konten dah ambil lah dekat latar belakang. Tapi saya ambil konten penutup lah. Saya boleh letak penutup. Sebab kita pun dah di penghujung dah ni kan. So kita letak penutup. Okey. Kata masa kita jumpa di lain masa lah. So penutup. So dekat penutup ni plus sign kita letak sahaja image ke sebagai background. Kita ambil background yang GIF ni. Kita pergi go browse. Kalau kita dah ada background yang GIF, kita masukkan saja. Contoh yang ini saya nak masukkan. Open. Okey, settle. Okey. Just okay. So berbesarkanlah. Ni mulalah nak edit sikit kan. Edit lah yang mana keluar tu edit lah. Okey. So dah masuk latar belakang kita penutup lah. Latar belakang kita penutup. So nak tulis penutup, kita ambil type. Tag sahaja. Kalau ada dalam PowerPoint pun okey. Kalau tak ada, ambil saja dalam ni. Letak saja sebagai penutup. Mungkin tuan-tuan nak buat tulisan naik turun pun boleh. Okey. Penutup, select font. Kita letak saja dalam lebih kurang 150. Okey, dah selesai penutup. Okey. So, kita boleh buatlah daripada latar belakang terus combine dengan penutup dan akhir sekali. Okey, mungkin penutup ni ada kesimpulan. Tuan-tuan nak cakap. Okey? Bolehlah add apa benda yang tuan-tuan nak add. Saya tunjuk 2 scene saja, 2 scene dan 2 ni sources. Kalau kita mungkin masa mencemburui. Okey. Saya nak tunjuk yang terakhir ni ialah berkaitan dengan screen juga, virtual screen, and then kita akan masukkan start recording. Itu dah habis. Okey, untuk hari ini. Okey, kita juga boleh menggunakan saya tutup dulu saya punya gambar latar belakang gambar ni. Saya pergi ke video. Saya deactivate dulu gambar saya ni supaya penutup nanti kita ada masukkan gambar juga. Buat menu pun tak apa. Nanti tanpa switch in pun boleh. Sebab record tu boleh pause. Okey? Boleh pause. Saya tunjuk start. Start record. Boleh tukar kat sini. Boleh tukar. Ni layar tak buka. Buka layar. Kita pergi kat latar belakang. Nampak? Layar dah mula. Okey. Nak tukar gambar kita pun on the spot pun tutup sekejap dulu. Pause dulu. Nampak? Dia tulis record pause. Kalau kita tekan stop ni, dia akan stop lah. Okey, kalau sini start. Itu kaedah yang boleh guna tanpa guna switch in lah. Guna mouse saja pun boleh. Okey, cuma delay 1 second saja. Tak ada masalah tu. 1 second pun. Lebih cantik daripada slide biasa kan. Okey, saya pergi penutup. Yang ni saya nak tunjuk sekiranya tuan-tuan tak ada green screen. Tak ada green screen. Okey. Saya klik zoom. Okay, saya klik zoom ke team ke, tapi dah sebabkan saya dah guna team, saya tak nak. Saya klik saja zoom. Okay, ni zoom. Saya new meeting. Oh, besarnya new meetingnya. Okay. Dah masuk dah new meeting. Nampak gambar saya ni kan? Saya playkan dia berdasarkan virtual background. Saya guna ni juga. Saya guna virtual background. Okay. Background green. Saya set dah dia sebagai green. Okey, yang ni green Buat green. Green ni senang je nak buat. Buat terus upload dekat mana-mana lah. Okey. So saya buka gambar saya dekat sini. Okey, nampak dah green. Yang hijau-hijau baju saya pun jadi green. Saya buang hijau dulu. Sebab apa jadi green ni? Sebab ada chroma. Okey, ada chroma tu.
Okey, saya dah buang sikit kan. Okey, nampak hitam tu kan. Ni sebab saya guna green screen ni. Okey. Apa nak jadi pada green screen ni nanti saya akan masuk dalam ni lah. Itu kalau konsep green screen ataupun kita tak nak ni sebab green screen dia dah ni dah, kita boleh guna yang ada. Okey, nampak. Ni sebab ada chroma ni. Okey, kita masukkan dia sebagai image. Plus plus sign yang ni kalau siapa-siapa yang tak ada sebab ni saya punya cahaya tak cantik sebab tu jadi macam ni. Saya boleh adjust balik gambar baju saya dulu. Baju pun kuning. Okey. Baju pun kuning tak dapat isi. Okey, sebab kita guna virtual. Virtual dalam Zoom. Virtual dalam Team. Virtual dalam ni pun boleh digunakan. Guna kaedahnya jangan ambil video capture. Ambil video capture. Window capture. Klik OK. Okey. Dah nampak Zoom ni kan. Pilih Zoom meeting. Ambil window. Okey. Nampak gambar saya yang ni, gambar saya ni. So kita dah boleh guna. Okey. Okey. Nampak? Saya boleh guna video daripada Zoom meeting sebagai latar belakang kita lah. Okey. Yang ni disebabkan saya punya layar dan cahaya tak cantik. Okey. So kita guna green screen yang ada dalam apa panggil? Zoom ataupun stream ke team ke, guna satu lagi account, klik saja alternate. Okey. Klikkanlah, buanglah nama ni. Okey. Buang nama. Nampak dah tak ada. Okey. Okey. Tak ada. Okey. Ini sekiranya tak nak menggunakan layar yang hijau lah kalau tak ada kan. Apa nak buat tak ada hijau? Macam saya sebut tadi, kita hanya menggunakan skrin yang ada di sini. Virtual screen. Kalau kita guna virtual green screen, kalau kita buat chroma pun dia boleh tukar. Contohnya capture ni boleh tukar tak chroma. Okey, tengok plus sign, ada tak chroma key? Okey, ada juga chroma key. Klik saja okey, green. Okey, close. So nampak. Dia tukarlah sebab saya tak tukar ni, saya tukar saja background kita jadi green balik lah. Okey, tengok apa jadi. Ambil background green. Nampak? Gambar saya pun ada gelap-gelap sikit kan, tak apa. Sebab pencahayaan yang tidak cukup, nampak? Baju saya dah hitam dah tu. Okey, cermin mata saya pun dah hitam tu. Okey, dia dah green screen lah. Kalau kita buang dah yang bahagian green screen yang ada. Ni mungkin hijau pun tak cantik sebab tu dia jadi macam ni. Dan cahaya. Okey. Itu menggunakan kaedah Zoom. Boleh ya? Tak semestinya kita ada green screen sendiri. Kita guna Zoom pun boleh. Kita guna virtual green screen lah. Sebagai green screen. Okey? Itu penutup dia. Tapi bila you nak record, kena tukar lah. Okey? Kena tutup dulu kamera lah. Tutup balik kamera ni. Okey? Nampak gambar saya yang ni sama. Ni daripada Zoom. Okey? Daripada Zoom. Okey. Ada soalan? Dah habis ke ni Cik Fauzi? Kira settle dah? Ikutkan dah habis. Okey, kalau dah habis kita open lah. Kita open untuk sesi cuba tanya. Saya dah tunjuk dah sikit virtual screen. Sebab kita nak record je. Saya dah tunjuk sikit dah record. Okey. Kita klik latar belakang. Okey. Kita start daripada mula. So ni image saya tak ada kan. Saya buka dulu image saya, properties. Activate dulu gambar saya. Okey, gambar saya tak ada skrin hijau. Tak nampak kan? Okey, tak ada skrin hijau kan? Kosong tu kan? Tu ada sikit hijau. Dah aktivate dah tak keluar lagi? Buat tekan. Okey. Terus adalah. Ni kalau hitam-hitam sikit, adjust sikit kamera lari. Dah hijau dah tak ada dah. Okey. Tu kita boleh screen record lah. Okey. Kita dah kunci semua ni, kita boleh record lah. So record ni kita kena mic kena pastikan off dulu untuk ni. Kalau ikutkan kita offline dengan meeting kan. So bila kita offline dengan meeting, kita dah start lah. Okey. Kita boleh start audio. Sebab apa audio tak ada ni? Sebab kita dah menggunakan audio mic. Okey. Saya boleh tutup dulu audio mic lah. Okey, kalau saya nak test.
Okey, kalau saya cuba test tengok, saya tutup tengok. Apa jadi? Okey. Dia dah tutup lah. Sorry. Barulah boleh record. Okey. So saya start record saja. Klik start record. Okey, nanti saya play. Boleh guna hotkey. Hotkey tadi ada kan? Okey. Start dengan tool that can be used tomorrow. Okey. Adab tata cara webinar. Okey, tool that can be used by tomorrow. Okey. Next slide. Next slide. And then next slide. Tool that can be used by tomorrow, February 2012, update. Apa yang update? Okey. Apa yang update dalam MS Team? Okey, kita masukkan. Okey, done. Kalau dah done, kita stop ataupun kita just pause dahulu. Kenapa saya pause? Sebab saya nak pergi scene yang kedua. Itu kalau tanpa switcher, tanpa switching. Kita boleh guna switching dekat sini. Okey. Tool. Nampak? Script, kalau guna script, automatic skin switcher. Itu kalau nak guna yang itu pun boleh. Okey, itu masalah lain lah kita buat. Boleh ya? Okey, seterusnya kita boleh teruskan dengan slide yang kedua. Okey, masukkan slide kedua. Sorry, slide yang pertama ni kita tutup video kamera dulu sebab kita ada satu kamera saja. Kita tutup video kamera kita dulu. Okey. Sorry lah, bukan tutup mata. Kita kena buka dia, kita tutup dulu. Yang ni bagi orang yang bahan yang ada itu saja kan. So kita tutup. Kita nak sambung dengan scene yang kedua. Scene penutup. Okey, scene penutup ni tak ada gambar. Okey, kita masukkan gambar kita balik. Choose virtual camera. Okey, saya ambil yang ini. Okey, saya ambil yang ini. Okey. Virtual camera saya. Okey, macam-macam ada gambar keluar. Klik I have done green screen. Okey, kalau tak ada, nampak? Gambar saya dah cantik kan? Ataupun saya nak guna green screen sekali lagi. Tengok apa jadi? Klik saja green screen. Okey, nampak green screen kan? Boleh nampak green screen saya tu? Okey, saya tutup. Tadi saya lupa buang ni. Patutlah hijau tadi. Okey. Saya pangkah ni nampak dah tak ada hijau dah. Cantik sikit kan daripada tadi kan. Okey. Saya start recording balik. Sambung. Tadi kalau you buat ni pun boleh lah guna fade untuk transition bagi cantik kan. Latar belakang ke penutup ada transition. So saya start balik. Play saja. Okey. Itu saja untuk masa hari ini. Saya tutupkan dengan tasbih Istiqarah dan surah Wal-As. Okey. Saya stop recording. Okey, dah saya stop dah recording. Settle. So, saya nak cari file saya pula dekat mana. Klik saja file. Klik file, show recording. Okey. So, automatiknya dia buka. Okey, dia buka yang terbaru ni, yang ni lah saya buat. Yang ni tengok, file dia ialah file MKV. Okey, file dia MKV. So, yang cantiknya kita buka file dalam MP4. Kalau ni you pakai remark recording. Klik saja remark recording. Klik OBS ni. Ambil yang last kali yang saya record tadi, open. Okey, dia dah masuk, tukar saja remark. And okey, settle. Okey, just pergi file, show recording and boleh dah play. Tak ada suara lah sebab saya off, saya on MS Team suara kan. So nampak, saya buat yang apa yang kita record tadi lah. Cuma green screen cantik sikit lah kan. Okey. So tuan-tuan boleh buat lebih cantik. Tuan-tuan design apa yang tuan-tuan perlu untuk design ataupun letak tuan-tuan punya screen di bawah ni kan boleh. Okey. So kita tengok dia tukar dah transisi dah dia punya scene yang terakhir. Kalau scene terakhir termasuk kita dah tamat lah. Kita tengok scene yang terakhir apa dia masuk. Okey, dah masuk juga scene yang terakhir yang tanpa hijau tu kan. Nampak? Saat ni saya menggunakan panggil apa? Mouse sahaja lah. Okey, menggunakan mouse tanpa switcher. Okey. Okey, ada soalan itu saja. Okey, terima kasih Encik Fauzi. Okey, jadi tanpa masa lagi saya bukalah untuk sesi Q&A lah. Mana-mana peserta yang nak tanya bolehlah bertanya dengan Encik Fauzi. Okey.
Saya buka sekarang. Kalau nak tanya. Tanya jangan advance ya. Saya tanya yang kita bahagian yang non-technical saja. Cuma saya nak yang agak penting, yang bagusnya kita boleh buat green screen menggunakan Zoom lah ataupun Google Meet ke. Nampak saya dah tukar ni apa green screen. Tu teknik lah nak pakai green screen. Assalamualaikum Cik Fauzi. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, maksudnya kalau masa kata kita guna OBS ni kan, Ya. kita boleh share Windows lah, apa-apa je kita buka Canva ke, kita buka apa, kita boleh share kat dalam ya. je. Boleh. Tapi Oh. kalau boleh letaklah scene yang berbeza lah, takut banyak hang lah macam tu kan. Satu scene kan. Kita nak tumpukan scene tu. Gambar ni saya tak guna video capture, saya guna window capture. Window saja. Okay, terima kasih Cik Fauzi. Okay, anything? So saya ada share sekali kan window capture. Kalau tuan-tuan nak live streaming, klik saja live streaming. Tak ada masalah, terus saja. Cuma kena dapatkan key lah. Okay, ada lagi soalan? Assalamualaikum Cik Fauzi. Ya, saya. Cuma saya nak tanya, saya dari JKP. Nak Ya. tanya kalau kita nak replay balik, nak tengok macam satu-satu yang apa yang Cik Fauzi ajarkan tadi, macam mana yang pasal recording ni? Oh, yang ni saya dah rakam lah. Kena tengok balik rakaman skrin lah. Tapi di sini kita boleh dapatkan yang tu. Nah. Kalau ada pihak yang moderator ada record tak? Kalau ada record kita boleh ni lah kan share. Ya, ada record dah. Saya ingat nak ni Okay, baik, terima kasih. dia ada lagi satu kaedah lah kalau kita nak ambil, kita panggil studio mode kan. Tapi saya tunjuk yang ni secara mudah saja. Kalau guna studio mode kita nampak dua-dua belah. Okey, yang preview dan yang program. Ini kalau nak guna studio mode lah. Ini masa lain lah, tak cukup masa ni kan. So kita tak tunjuk apa yang itu. Kita tunjuk start recording cukup. Yang ni dipanggil studio mode. Okay, ada lagi soalan? Assalamualaikum Cik Fauzi. Ya, saya. Saya Azrul daripada JTMK. Oh, awak soalan saya tak jawab ni. Tak ada, saja nak tahu juga kan. Macam Saya Cik Fauzi tunjuk tadi. OBS ni kita gunakan untuk recording screen kan? Ya. Maksudnya kalau kita pakai Zoom meeting tadi pun sebenarnya kita untuk recordkan video kita dalam tu kan? Ya, betul. Saya nak guna green screen. Green screen kan. Kalau untuk kita mengajar dengan student, ada cadangan tak Cik Fauzi macam mana kita nak buat live streaming menggunakan OBS ni, ataupun dia memang untuk khas untuk record je ke? Maksudnya saya nak buat live. Boleh. Kita boleh guna start streaming lah. Klik saja start streaming, kita kena ambil Chrome key lah. Kita cari kata nak FB ke, YouTube ke. Kita boleh guna video yang kita nak create ni. Video yang kita nak, ni macam nak uji ni. Tak, memang tak pernah pakai. Okay, kita guna video yang kita ada ni, okay, yang di sebelah program ni, pun boleh terus mengajar lah. Misalnya gambar ni kan, PowerPoint ni kan. Kita transition plus ni dulu. Okay. Bila kita guna gambar ni, kita boleh ajar lah menggunakan terus live streaming. Kita start live streaming, dia terus sana. Kalau nak guna gambar yang pelajar kena dapatkan link kita lah di mana-mana platform lah. Kalau kita guna Facebook, di Facebook lah. Okay, so kita share je link kita ni daripada OBS ni. Ya, betul. Okay, terima kasih. Sebab kalau nak live streaming pun, kalau ikutkan macam Zoom tadi, okay, Zoom ni lagi bagus dia sebab dia direct live streaming sekarang dah boleh. Record di komputer, dia live terus tanpa buat OBS pun tak apa. Kalau berbayar lah. Kalau berbayar memang tak perlu pun buat OBS. Okay, nampak? Saya terus live je streaming. Key saja terus ke Zoom pun boleh. MS Team pun sama. Kalau kita nak live terus kan, kalau live event lah, kalau gunakan live meeting tak boleh. Dia kena buat OBS juga. OBS ataupun Streamlabs OBS ke kan. Boleh. Okay, any question? Okay, thank you.
Okay, ada lagi soalan? Ini saya tunjuk sikit lah kalau nak guna Facebook Live lah. Tapi kita kena buka Facebook jugalah. Okay, dia bagi resolution. Ni, stream key ni. Okay, kita get stream key daripada Facebook lah. Kena buka Facebook dulu dapat dia punya coding, file dia tu. Daripada kita get yang ni lah. Dia ada live producer. Nama dia live producer. Kita get stream, ambil daripada live producer. Tapi kena buka Facebook juga sendiri lah. Okay. Baru boleh buat lah. Dekat Facebook tu pun sendiri kena log in dululah. Yang tu kena penting log in dulu. Sebab tu saya tak tunjuk ni sebab saya lebih pada recording untuk Flip Classroom. Dan untuk streaming pun sebenarnya kalau kita buat streaming pun kita boleh record kan. So konsep satu lagi ialah kita mula live dahulu. Kemudian kita boleh buat streaming juga kan. Pun boleh. Record juga kan. Pun boleh juga. Tapi tak live lah. Tapi kalau kita buat cara macam tadi, kita boleh buat cara macam, maksud dia kita boleh menggunakan apa, yang ni sebab saya dah ni kan, macam video capture lah. Ni video capture dah tak ada lah. Sebab saya tak guna ni, saya guna Zoom tadi kan. Saya guna Zoom balik, image guna window capture. Okay, ambil Zoom saja. Okay. On gambar saya. Okey, ada soalan lain? Okay, ada soalan tak? Okay, ada lagi 5 minit sebelum kita habiskan sesi kita. Okay, macam tak ada soalan, semua dah faham, semua dah hebat-hebat. Ni juga guna ni green screen, saya guna Zoom lah. Okey, nampak Zoom, saya guna green screen Zoom. Minta nampak cantik sikit kan. Saya edit lah balik. Boleh buat live ni kalau nak buat live terus. Ada pokok bunga buat live kan. Okey. Saya buat ubah Chrome key lah. Pergi kat Chrome key. Yang ni saya guna image saja. Window saja. Pergi window saja ni, window capture. Okey, video capture saya filterkan balik. Chrome key saja. Ni bagi yang tak ada apa, green screen. Apa cara boleh buat, guna virtual green screen. Okey, virtual. Nampaklah saya kat situ. Nampak saya ada tanpa green screen. Cantik sikit kan? Tanpa green screen. Itu kaedah yang bagus juga boleh pakai. Okey, any question? Tak ada, saya pass balik kepada moderator. Okay, ada lagi Cik Fauzi nak bagi tahu? Saya rasa itu saja. Cuma itulah, kalau guna moderator ni, moderator pula. Sebab virtual screen ni, kita boleh juga menggunakan video ni untuk dipaparkan di dalam Zoom ke dalam Team ke, menggunakan kaedah tools virtual cam. Ni kalau kita nak buat live, kita boleh menggunakan daripada sini, pindah ke gambar dia daripada sini, daripada OBS pindah ke sebagai virtual background ke dalam Zoom lah. Tu kita boleh present. So yang tu plugin yang ada dalam ni lah, menggunakan virtual cam tanpa menggunakan green screen lah. Maksudnya kita buat maksudnya kita buat latar belakang sendiri, pindahkan ke Team ataupun Zoom ke apa, Google Meet ke, boleh. Itu OBS menggunakan kita tak boleh guna kamera tu lah, guna kamera. So Team pun Zoom pun kita kena tukar kamera lah, kamera OBS virtual. Dia guna OBS virtual, dia akan menggunakan kamera OBS lah. Kamera OBS ni lah. Okey, itu sahaja yang tak update dari saya lah. Okey, harap-harap dapat membantu sikit sebanyak untuk buat PDP yang agak menarik sikit untuk diletakkan dalam CDOS ke kan, supaya pelajar boleh log masuk tengok lah. Okey, itu saja bagi saya. Terima kasih. Saya pass balik kepada Tuan Moderator. Kalau ada soalan boleh saya bantu jawab, boleh jawab. Okey, terima kasih banyak Cik Fauzi atas ilmu yang dicurahkan.
Saya rasa ini bukan level basic, ini level advance lah. Bagi yang first time dengar pengguna memang agak susah kan nak faham je lah. Jadi kita akan share video yang direkod ni kepada tuan-tuan semua lah. Okay, jadi sebelum kita mengakhiri sesi kita ni, saya akan share link bagi kehadiran untuk sesi ni lah. Okay, saya akan share.